Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEIDD komited dalam memastikan pembangunan anak-anak negeri ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Anwar Rapai memberitahu ini melalui Dasar Pendidikan Tinggi Percuma yang akan diperkenalkan Kerajaan Negeri pada tahun 2026 bagi setiap anak Sarawak. We want every Sarawakian to have access to higher education. If you imagine, last time, I can prove you to this. Last time, there are not many poor people from poor families able to go to UTS. Just because of 50% decrease in the fees, we have managed to increase about, now it's about 40% Bumi Putra are in UTS. Previously, it's less than 10%. So, in other words, this is why we want to have it, so that every Sarawakian have access to higher education. Beliau berkata demikian pada sidang media melalui aplikasi Zoom pada Khamis. Menurut Datuk Dr. Anwar, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS telah mengumumkan dasar berkenaan selepas memenangi Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN12 pada tahun 2021. Tegasnya GPS bukan seperti parti-parti lain yang banyak berjanji semasa pilihan raya tetapi apabila dipilih tidak ditunaikan. Perkembangan seterusnya, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Malaysia berkesempatan melawat beberapa rumah panjang untuk menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP beliau bagi membantu penduduk di kawasan tersebut. Terdahulu, Insinyur Yusof telah melawat rumah Woon Ering di Baker Kong untuk menyerahkan cek MRP bernilai RM20,000 untuk kegunaan membaiki jeti rumah Woon secara gotong royong. Dana tersebut telah dipohon oleh tuai rumah kerana keadaan jeti yang sudah rosak serta perlu diperbaiki untuk kegunaan penduduk turun ke sungai mencari rezeki. Selain itu, Insinyur Yusof juga berkesempatan meninjau sendiri beberapa lokasi yang dibangkitkan oleh penduduk rumah Hun untuk dibaik pulih. Selepas itu, Insinyur Yusof melawat rumah Anggok Kiai di Jalan Sibu Tanjung Manis bagi menyerahkan cek MRP bernilai RM20,000 untuk kerja-kerja naik taraf tapak letak kereta di hadapan rumah tersebut yang akan dilaksanakan secara gotong royong. Sebelum itu, kerja-kerja membaiki tapak hadapan rumah tersebut telah dijalankan namun tidak siap sepenuhnya berikutan dana terdahulu tidak mencukupi. Naik taraf tapak hadapan rumah itu akan membolehkan penduduk meletakkan kenderaan masing-masing dengan lebih selamat berbanding di tepi jalan utama Sibu Tanjung Manis sebelum ini. Insinyur Yusof berharap dengan peruntukan tersebut penduduk rumah-rumah panjang akan mempunyai kemudahan yang lebih baik dan selesa. Dalam majlis berbeza, Insinyur Yusof turut meluangkan masa menangguh program khatam Al-Quran yang dianjurkan oleh SK Kampung Serdeng dengan kerjasama Masjid Darul Ikram Kampung Serdeng pada Khamis. Dalam ucapannya, beliau mengingatkan umat Islam di situ agar menjadikan budaya membaca kitab suci Al-Quran sebagai amalan bermula di peringkat sekolah hingga ke dewasa. Justru beliau menyeru agar amalan membaca Al-Quran dipergiatkan lagi di semua peringkat kerana sebagai seorang umat Islam, ia adalah kewajipan selain mengerjakan solat. Program sebegini, betapa indahnya program sebegini. Apa tujuan kita nak olah program macam tu? Biar kita sama-sama mendalami dan memahami tujuan sebenar kita olah program macam tu, adik-adik semua, adalah supaya kita sama-sama dapat menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sebenar. Dan juga kepada adik-adik, semoga kita lebih yakin dan lebih percaya dengan kemampuan diri sendiri untuk membaca dan menguasai bacaan Al-Quran itu sebenarnya. Dan juga supaya kita dapat mengamal apa juga yang dibaca, apa yang dituntut dalam agama kita dan melazimi ataupun menjadi suatu teladan ataupun ikutan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Insinyur Yusof juga berharap agar suatu hari nanti ada peserta dari Kampung Serdeng dapat menyertai pertandingan tilawah Al-Quran sama ada di peringkat kampung, daerah maupun bahagian.
Seramai 15 murid yang menjayakan majlis tersebut diraikan dengan diarah dari sekolah hingga ke Masjid Darul Ikram di mana majlis itu berlangsung. Sedikit laporan sukan. Pasukan Wushu Zon Utara meletakkan harapan tinggi pada Timasa Sukan Sarawak Suksar edisi ketiga yang bakal berlangsung pada 15 sehingga 18 Januari 2024 di Sibu. Timbalan Residen Bahagian Bintulu Abang Zainuddin Abang Turki berkata, beliau berharap pasukan Wushu Zon Utara dapat menunjukkan prestasi dan saingan yang hebat kepada pasukan dari zon lain serta membawa pulang kejayaan pada Timasa itu nanti. Beliau juga berharap para atlet dapat menunjukkan prestasi yang baik dan memberikan saingan yang hebat selain meningkatkan mutu pencapaian dengan kutipan pingat yang lebih banyak berbanding Suksar sebelumnya. Beliau berkata demikian semasa lawatan dan sesi suai kenal ke Pusat Latihan Sukan Wushu Zon Utara di Bintulu pada Jumaat. Dalam hal itu, Abang Zainuddin turut berharap para atlet berhati-hati dan mengelakkan diri dari kecederaan serta sentiasa mematuhi peraturan pertandingan dan mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi. Sukan Wushu merupakan antara 13 acara sukan yang akan dipertandingkan pada Timasa Suksar kali ini selain angkat berat, berbasikal, bola keranjang, bola tampar, futsal, hoki, judo, karate, pencak silat, sepak takraw, tinju dan taekwondo. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media Solukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan paparan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung dalam Countdown 2024. #Saluran Informasi Rakyat Salam Ukas.